Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Ini kan, cuba tengok Instagram dia punya ni. Itu yang nak tukar. Ya. Sila tukar yang punya. Sila bukan. Yang tak betul. Itu lebih baik. Oh, itu yang Syirah bawa. Memang lain. Beza. Dia punya skrin lah. Sila tukar skrin. Okey, subhanallah, tapi tak ada yang lain lah. Tak boleh nak tukar yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi ada bateri kan sikit. Kata boleh charge. Yang ini. Bukan ini. Kan? Ada bateri kan sikit kan? Ha? Kata boleh charge sambil. Boleh. Ada betul. Tapi takut mati. So, pakai dulu sekali. Sebab biasa ustaz yang akan charge. Jadi, itulah. Nak tukar lagi. Sebenarnya Ilham datang bawa phone live pejabat kan. Okey. Yang ni full. Ini pun jabat. Okey, tak apa. Minta maaf ya, sekejap ya sahabat-sahabat. Encik suaminya balik kampung, uruskan ayah, ada urusan di kampung lah. Jadi saya uruskan seorang lah, uruskan bukanlah lama ya, ustaz balik beberapa hari. Lepas tu Allahu Akbar, malam tadi alhamdulillah pergi kuliah Tok Guru kan, balik dan 11.30 macam tu lah ya. Jadi pagi ni kelang kabut, pasang hotspot mana-mana pun. Ada buka tak? Okey. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat di FB dan juga di IG, terima kasih kepada semua yang hadir. Sahabat di ada IG yang kata nampak susah letih. Sebenarnya mungkin faktor kamera ya. Faktor phone ni. Sebab phone yang biasa saya live tu tak ada bateri. Okey. Keletihan tu mungkin balik sampai pukul 11 lebih, lepas tu uruskan begitu begini, dan 12.30 pukul 1 baru selesai. Subhanallah. Saya nak baca komen lagu like ni IG off.
Okey, sahabat-sahabat di FB, itu yang adapter tu kita nak guna phone tu kan, tapi adapter dia tak dah mati. Kerja lah phone tu. Itulah Biman juga mati tengah jalan tu nanti. Tak, adapter ada tak? Hari tu kan ada hantar adapter baru kan? Subhanallah, kita sementara tunggu setting di IG, kita beramah mesra dulu ya. Okey, sahabat-sahabat di okay, kita cuba. Cuma sound lah nak kena dengar. Tak ada bateri juga. Kalau gitu guna yang tu je lah, tapi sambil charge. Minta maaf ya, isu teknikal. Saya ni tak perasan phone tu tak charge. Biasanya cik suami akan charge. Jadi kita kan duk urus kelang kabut gini, balik lewat dah pagi dengan budak-budak semua. 5 orang nak pergi sekolah. Jadi tu, okay, IG insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syam, tapi saya tak nak baca komen. Kejap lagi saya baca. Okey. Tak apa dik, bagi dulu Ustazah telefon satu. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat di IG masuk. Sekarang dah 7.33. Okey, subhanallah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di FB, Raf Said, Ummi Amni, Anissa Ahmad, Siti Zalina Hassan, Munirah Fasihah, Syasha, Aida Jaafar, Haryati Parit, Radiah Mat Ain, Shima Aziz, Aznim Haryani Abdul Halim, Nuraini Abdul Majid, Nurzila, Maria Alana, Syabiha Jamaluddin, Subhanallah, Nazahiyah Nazah. Oh, ni sahabat ni. Best friend ni. Sahabat-sahabat sama di Kuza, di Mesir semuanya ni. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih sangat. Malu kawan datang tengok Hani Tahir, Nur Kasia, Raja Norabila, Subhanallah, Cik Puarina, Rasyati Awang, Zahara Ashnia, Arham Raini, Haikal Faizuddin. Dengan pelbagai doa kan. Ada yang terus tuliskan doa, ada yang bagi salam. Terima kasih. Baru saya nampak nombor balik. Tadi tu saya tak nak baca komen di IG. Okey, Raja Nazrin, loud and clear. Terima kasih. Ku Aini, Adibah Rafi, Subhanallah, Puteri ZC, Mani Manda. Okey. Sekarang ni engagement memang sangat rendah. Kalau tuan-puan perhatikan, sangat susah nak naik dan nak dapat notification. Engagement live kuliah ni sangatlah susah. Bahkan bila kita buat kajian terhadap kebanyakannya kuliah-kuliah yang sedang berlangsung sekarang ni pun, masing-masing struggle sebenarnya untuk naikkan engagement tu. Jadi kadang-kadang perkara ini berlaku dalam tempoh berapa bulan ataupun sebulan berapa kali. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk tekan butang share, sebab itu adalah antara kaedah terbaik lah untuk kita saling membantu. Kemudian anda boleh terus tinggalkan komen
dengan anda bagi emoji-emoji tu juga membantu juga, dia akan naikkan. Dan saya tak kisah kalau anda saling menuliskan komen, tuliskan nota kan, saling menegur, saling mendoakan, saling memberi salam dan sebagainya. Jadi dia tak sama kan dengan kuliah kalau kita berada di alam fizikal. Kita tak boleh lah pula kan nak bagi salam, nak komen kan, nak ni. Tapi alam maya ni supaya adanya interaksi, kita rasa kita pun hadir dalam majlis tersebut. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, seperti biasa marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah, 10 ayat awal Al-Kahfi dan 10 ayat akhir, kemudian Asma'ul Husna. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, sahabat sayang semua, Masya Allah, saya juga sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Okey, InsyaAllah ya sahabat-sahabat, siapa yang tengah drive, semoga selamat sampai ke destinasi, hantar anak sekolah ataupun menuju ke tempat kerja, ataupun menuju ke tempat cari makan. Kan, ada yang pagi-pagi cari makan, ataupun mungkin ada yang sedang masak kat rumah. Apa sajalah yang sedang anda buat, boleh je sambil-sambil tu dapat pahala mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau ingat, boleh ikut sama-sama. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Asmaul Husna, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzilus sami'ul basir al-hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muhqin al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul al-ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadul samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir al-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwab al-muntaqimul afu ra'uful malikul mulki zu jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dar an-nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warisur rasyidus saburul ladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Alhamdulillah, apa khabar semua? Apa khabar? Anda hadir daripada mana? Subhanallah. Ada tak nama Tengku Fazli bin Tengku Yahya hadir sama ni? Di manakah anda, wahai encik suami Tengku Fazli Tengku Yahya? Saya sedang menanti dan mencari komen anda. Sekarang encik suami balik kampung, alhamdulillah, menyantuni ayahnya. Saya bahagia dan gembira sebenarnya
bila encik suami gembira kan, bahagia, dan paling utama ayahnya pun gembira dan bahagia. Hajatnya nak bawa ayahnya datang. Jadi insya-Allah bolehlah ada masa kan beberapa ketika nanti kami panggil ayah tu ku. Mula-mula saya nikah saya kaku juga nak panggil ku ya. Sebab namanya Tengku Yahya. Jadi bila panggil ku tu macam panggil nama kan, macam suami saya lah nama Tengku Fazli, tiba-tiba saya panggil dia ku. Kan macam panggil nama. Tapi rupanya itulah panggilan yang biasa dipanggil di kalangan keluarga. Jadi panggillah juga ku. Jadi dengar orang panggil ku tu sebenarnya panggil ayah. Sebenarnya ayah. Jadi saya sebut ku tu bukan nama ya, panggilan ayah. Jadi mana tahu ada rezeki kan, ku boleh live sama-sama. Berdebat dah, ku tak jadi nak datang nanti. Masya Allah. Jadi kelang kabut sikit sebab patah sayap lah kan, patah kaki tangan juga nak menguruskan. Baru kelang kabut live. Sebab sama ni Encik suami lah yang setting semua, Encik suami lah yang charge, pastikan telefon full penuh. Jadi makasih banyak pada Encik suami. Kenapa tak ada komen dia ni? Baru pecah. Sebenarnya tak tengok pun line saya. Hadir dari Lawas Sarawak, Kuala Pilah. Baik mesej Ustaz suruh komen. Tapi Ustaz bagi gambar tadi macam tengok. Wallahualam. Ustaz, Encik suami kalau tak tengok saya, tengok siapa? Nak kena check ni. Okey, subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat. Cerita Encik suami balik kampung, gitu cerita pendek. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita. Terima kasih semua, masya-Allah, ceria-ceria. Ada dari Kelang, ada daripada Kelantan, Dura Baha, dari Brunei, Wadah. Saya pun dah rindu Brunei, lama tak pergi. Adila daripada Kubu Baru, subhanallah. Max Blue cerah ni selalu hadir. Arisa, Dura, Aisyah, sahabat-sahabat di FB, Puteri Aisyah. Itulah saya tunggu ni. Mana nama encik suami ni? Jatuh maruah ni. Mana encik Tengku, mana encik suami jatuh maruah ni kalau suami tak bagi komen ni. Kan ini adalah test dan cubaan kita secara live. Syira baik awak mesej Ustaz. Dah. Ustaz Sin tak tu? Mustahil ni. Kan cik suami tak tengok ni. Nampak tak tu? Suzana Nana, Noza Muhammad. Hai. Okay, Emma Amran, Dalida Mainuh. Kita bersangka baik kan? Mungkin Ustaz tengah solat. Baca Quran, zikir, Puteri Engkulin. Akan panggil ku macam saya, Kulin ya, Puteri Engkulin. Ya, jadi panggil ku ya, Kulin. Subhanallah. Suami saya kan namanya Tengku Fazli, ada orang panggil dia Kuli. Jadi Kuli lah pula. Kuli kan, tapi tak apalah. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat ini mati Allah sekalian, masya-Allah. InsyaAllah nanti encik suami akan tinggalkan komen tu. Kita dalam proses untuk ada dah. Masya-Allah. Oh, siap ada orang pin post terbaik Ustazah Tengku Fazli Tengku Yahya, masya-Allah. Mesti kelang kabut tu sebab ada orang ni nampak sangat kelang kabut ayat pendek terbaik Ustazah. Okey, tak apa. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi encik tak boleh kena hadir sepanjang masa tengok kuasa wetu isteri sebab kejap lagi saya petik lagi nama encik. Tak ada. Saya faham ada urusan. Perlu bawa ayah pergi ke check up. Jadi tak apa, faham. Boleh backup ni. Alhamdulillah, muslimin muslimat. Semalam kita dah pun bincangkan tentang kalimah insya-Allah. Dan kita telah pun menelusuri kisah yang sangat menyayat hati. Kisah siapa? Muslimin muslimat. Iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-puan yang belum lihat live pagi semalam, bagi saya wajib tengok. Sebab apa? Live semalam tu dengan air mata. Banyak air mata yang tumpah. Dan ramai juga yang sama-sama menangis bila kita menelurusi kehebatan, pengorbanan, kesusahan
yang dilalui oleh Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam fasa mempertahankan kalimah syahadah, dalam fasa membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kemudian kita ada kongsikan juga bagaimana bagaimana hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerana tidak mengucapkan kalimah insya-Allah, maka hajat dan tujuan baiknya, bukan tujuan yang tidak baik, tujuan besar untuk supaya semua isteri mengandung dan melahirkan anak yang bakal berjuang di jalan Allah. Tapi kerana Nabi Sulaiman tak sebut perkataan insya-Allah, semua isteri-isterinya, wanita-wanitanya tidak mengandung. 70 orang tak mengandung, kecuali seorang pun melahirkan separuh manusia. Maksud manusia tidak sempurna, manusia yang cacat. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW sebut, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, sekiranya Sulaiman menyebutkan perkataan insya Allah, nescaya Allah pasti memakbulkan hajatnya. Subhanallah. Jadi saya kira malam tadi kan bila kata esok ada kuliah ni, semua komen insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Saya kata okey, alhamdulillah. Jadi bila kita sebut kalimah insya Allah, ia merupakan satu doa dengan izin Allah, kita nekat untuk hadir. Bahkan ia lebih kuat berbanding ayat, baik Ustazah, saya hadir esok. Okey, baik. Okey, jumpa besok. InsyaAllah jumpa besok. InsyaAllah saya hadir. Sebab dengan kalimah insyaAllah, dengan izin Allah, ia je sebenarnya membawa maksud juga dengan, dah bagi star. Betul lah tu Cik Teguh Fazli dah bagi star. Tolong cek, betul ke bagi star? Saya rasa Encik suami tak pandai bagi star. Dia tak pandai. Tak tahulah tu betul ke tak tu dah bagi star. Okey, tak apa. Nanti kita cek. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dia komen juga dekat IG Teguh Fazli. InsyaAllah Ustazah jumpa esok. Balik esok je. Dia baru balik semalam, esok dah nak balik. Lagipun nak bawa ayahnya. Okey, kita jumpa besok. Saya harap Encik Teguh Fazli berhenti komen sebab saya agak terganggu. Minta maaf, terasa hati pula nanti. Maksudnya macam itulah ya, sebab jarang berpisah tu. Saya tahu macam mana orang yang kuat sangat duduk asing suami isteri tu. Okey, masya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah bila ada perkara yang ingin Ustaz yang kita tekankan hari ini, iaitu sambung kisah bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa AS berjanji dengan mengucapkan insya-Allah. Berjanji dengan mengucapkan insya-Allah. Okey, iaitu ketika Nabi Musa AS bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa AS bertemu dengan Nabi Khidir. Saat bertemu, Nabi Musa ingin mengambil ilmu daripadanya. Nabi Musa juga berjanji dengan mengucapkan insya-Allah bahawa beliau akan berusaha sabar dan tidak akan bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Khidir. Namun takdir Allah, hal itu tidak tercapai. Subhanallah. Apa dia? Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 69. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wala a'si laka amra. Subhanallah. Yang bermaksud, Nabi Musa berkata, engkau akan mendapati aku insya Allah sebagai orang yang sabar dan tidak akan bermaksiat terhadap perintahmu. Tidak akan bermaksiat terhadap perintahmu. Subhanallah. Perhatikan muslimin muslimat. FB 3.9 sekarang. Boleh tak? Kita share lagi. Kita cuba capai hari ini walaupun engagement sekarang memang sedang rendah dan susah. Jadi kita nak capai 4.k lebih pada pagi ni. Permulaan ni boleh ya? Cuba share, teruskan komen. Subhanallah. Itulah kan, bila sebut suami jangan komen, dia langsung dah tak komen. Saya pula yang tercari-cari. Begitulah kan, manusia ni sentiasa tidak bersyukur, termasuklah saya. Subhanallah. Menyebut tentang perkataan syukur, malam tadi saya hadir kuliah Tuan Guru di inilah Jenderami. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Al-Fadil Syekh Tuan Guru, semalam bila saya sampai, tajuknya adalah masuk bab yang baru, iaitu bab syukur dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati itu menyebutkan bahawasanya sifat syukur adalah semulia-mulia dan setinggi-tinggi sifat.
semulia-mulia dan setinggi-tinggi sifat mahmudah, setinggi-tinggi. Subhanallah. Bahkan sifat syukur, muslimin muslimat, ia boleh lebih tinggi daripada sifat sabar, sifat redha, sifat bersangka baik dan semuanya. Kerana jika kita perhatikan, dengan kita ada sifat syukur, maka kita dapat sabar. Dengan ada sifat syukur, maka kita dapat redha. Masya Allah. Contohlah kita kematian orang yang tersayang. Tapi kerana kita syukur. Syukur apa? Ada yang kata, Ustazah, saya memang sedih. Suami saya meninggal. Masya Allah. Tapi saya syukur Allah masih hidupkan saya. Maka saya dapat berbakti lagi kepada suami. Iaitu dengan saya setiap hari Jumaat, kan, sedekahkan Yasin, kadang sedekahkan Al-Kafi. Saya teruskan menunaikan sedekah-sedekah. Subhanallah. Maksudnya dia tengok daripada dimensi lain. Dia kata, kalaulah saya yang mati dulu, Ustazah, maksudnya saya dah tak boleh lagi nak dapat pahala, mengumpul pahala berbakti kepada ibu ayah, mengumpul pahala berbakti kepada suami dan sebagainya. Bahkan dia kata, Ustazah, kalau Ustazah nak tahu, bagi saya lah, memang saya sedih. Kita semua mengharapkan. Saya sama juga. Saya kalau dulu kata biarlah saya mati dulu sebab saya tak boleh, rasa tak kuat nak menghadapi kematian suami. Contoh ya, subhanallah. Tapi bila Allah takdirkan suami yang pergi dulu dalam mengejut dan sebagainya, saya kumpul kekuatan, Masya Allah, yang mana saya melihat pada diri saya lah penilaian. Dia kata, saya lebih banyak berbakti kepada arwah saat setelah mati berbanding saat ketika hidup. Kita kan manusia biasa, Ustazah, saat masih hidup, saya bukan banyak pun berdoa pada suami. Saya kurang mendoakan dia. Lepas tu saya selalu hilang sabar dengan dia, kan. Saya selalu begini-begini, biasalah. Tapi bila dah tak ada, Ustazah, Allahu Akbar, tak tinggal doa pada dia setiap kali lepas solat bertahun-tahun. Tidak tinggal, bahkan ia menguatkan saya melakukan ibadah. Sebab saya mengharapkan saya nak bertemu lagi dengan dia. Pertama, saya kena pastikan perjuangan saya sekarang ni, pastikan saya menjadi ahli syurga Allah, anak-anak ahli syurga Allah. Sebab yang selalu saya sebut pada anak-anak, kita jumpa balik. Kita akan jumpa balik ayah. Kita akan jumpa balik abi. Kita akan jumpa balik ayah. Dekat syurga, bila anak-anak tanya, dekat syurga, subhanallah. Jadi masa saya sebutkan kalimah tersebut, dia kata, saya akan rasa sekarang, saya tak boleh nak gantung kepada orang lain. Saya kena berjuang untuk pastikan anak-anak semua satu kapal menuju ke syurga Allah. Sekapal menuju syurga Allah. Sebagaimana satu kapal Nabi Nuh alaihi salam. Dan saya juga kena bantu suami. Kan? Selalu minta ampun bagi suami, mendoakan suami, memberikan hadiah bacaan-bacaan untuk suami. Supaya memastikan suami juga layak bersama-sama masuk ke syurga Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu, bila kita baca dalam penawar bagi hati, sama ada kitab turas, kitab kuning ataupun kitab ni memang dituliskan, syukur adalah setinggi-tinggi ibadah hati. Muslimin muslimat. Ni saya sebenarnya nak pergi kat whiteboard, kita tulis. Ibadah ni ada ibadah zahir. Yang nampak tu, solat, sedekah, itu kan semua nampak. Dik, cepat dik. Live video pause. Okay. Tak apa. Okay, dah. Cuma kena perhatikan. Okay tak, kualiti dia. Ibadah zahir muslimin muslimat, seperti yang dinampak. Tolong orang, tutup aurat, zikrullah, subhanallah, subhanallah, nampak duduk diam zikrullah, baca Quran, itu ibadah zahir. Tetapi ibadah hati adalah sabar, syukur, bersangka baik, khusyuk. Nampak tak? Tak nampak. Mana lebih utama? Ibadah zahir ke ibadah batin? Okey, untuk menjawab soalan ni, kita akan pergi ke whiteboard. Hari ni saya akan banyak menulis. Kita akan sambung ni, kisah Nabi Musa dah habis dah. Kita akan kupas sikit lagi. Tapi kita akan sambung dengan kisah tentang perkataan kalimah insya-Allah berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Encik Suami Tengku Fazli bagi 1000 star. Subhanallah, biar betul. Masya Allah. Ini kali pertama ni. Subhanallah, itulah hikmahnya bila Encik Suami jauh. Dia bagi star 1000, Masya Allah.
banyaknya duit encik suami, 1,000 bagi. Tapi Alhamdulillah, subhanallah. Kalau tak bersyukur, 1,000 je. Suami sendiri bagi 1,000 je. Kau tak bersyukur kan? Bersyukur kalau dia bagi 1 pun, Alhamdulillah, subhanallah, Allah akbar. Kita nak kupas ni pasal syukur ni, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, jom kita tukar ya. Subhanallah. Okey. Ada yang kata ni, Ustazah boleh ke save line ni saya nak share dekat mak saya? Ya. Masya Allah, subhanallah. Sebab ayah meninggalkan. Jadi ada yang kata, Ustazah saya nak share live ni supaya mak dengar. Boleh dengarkan potongan tadi tu. Subhanallah. Betul muslimin muslimat. Kalau boleh nak mati sama-sama kan. Lepas tu kita perempuan ni lemah. Kadang-kadang sebut. Saya pun tersebut pada suami. Kalaulah bab kematian ni baik saya pergi dulu. Macam tu lah kan. Subhanallah. Tetapi Masya Allah, saya lihat bagaimana emak saya menghadapi kematian arwah ayah sendiri pun. Itulah kekuatan dia. Meneruskan sedekah. Bahkan mak teruskan bayar zakat. Kadang-kadang mak hubungi ni nak bayar zakat untuk ayah. Kata, mak, mungkin ayah dah lebih dah bayar zakat dulu. Tapi mak saya cakap apa? Tak apa Asma, kalau lebih jadi sedekah. Tapi kalau zakat yang ayah keluarkan dulu kurang, subhanallah, maka mudah-mudahan menampunglah. Jadi memang itu antara apa yang dirutinkan oleh ibu saya untuk arwah ayah yang telah pergi 3 tahun yang lepas pada bulan Ramadan. Subhanallah. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Memang selalu diniatkan untuk arwah suaminya. Subhanallah. Bahkan kadang-kadang mungkin ya, bakti ataupun apa yang kita buat untuk suami selepas dia tak ada tu lebih ikhlas. Subhanallah. Mungkin masa suami ada, kita mengharapkan suami itu membalas, menghargai kan, dan sebagainya. Dan bila kita dapat balasan daripada suami, kita rasa puas. Sedangkan orang beriman, dia tidak pernah rasa puas dalam beramal. Dia tak pernah rasa puas. Sebab dia belum nampak syurga. Dia belum nampak lagi ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan. Tetapi manusia ni cepat puas bila dapat di bahagian dunia. Ya, dapat balasan suami baik, suami penyayang, suami buat surprise, suami-suami sekian-sekian. Jadi, kita rasa macam apa yang kita buat tu puas. Kita dah dapat balasan tu. Masya Allah. Tapi bagi orang yang terus berbakti dan tidak dapat pun di dunia, di bahagian dunia memang tak dapat. Subhanallah. InsyaAllah kepuasan yang sebenar yang Allah bagi dan amalan tersebut betul-betul menjadi satu keikhlasan. Betul-betul menjadi satu bentuk keikhlasan. Jadi Masya Allah, itulah motivasi kepada siapa yang kehilangan orang yang tersayang. Kita kena ubah cara pemikiran kita. Bila kita mampu untuk bersyukur, kita akan mampu untuk redha, kita akan mampu untuk sabar. Apa yang jadi bila kita faham konsep ni, kita terus sibukkan diri dengan amal soleh. Sebab kita sekarang berjuang bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk arwah yang berada di dalam kubur. Subhanallah. Kita pun sibuk buat kerja amal. Kan sama ni tak ikutlah pergerakan NGO, bantu orang susah. Tiba-tiba pergi gini-gini. Dalam hati tu sambil, ya Allah, jika engkau terimalah amalanku ini, ya Allah. Pahala ini, ya Allah, aku sedekahkan buat suamiku, ya Allah. Aku sedekahkan buat ibuku, buat ayahku. Aku sedekahkan pahalaku ini, sekian-sekian. Allah dengar suara hati. Tak sebut pun tak ada. Tak apa. Sambil tolong pergi bersih banjir ni, dalam hati tu bercakap, ya Allah, kalau jika engkau terimalah amalku ini, ya Allah, pahala ini untuk suamiku, untuk ibu ayahku, ya Allah. Ustazah dah bagi pahala pada suami, pada ibu tu, pada ayah tu. Dapat tak untuk kita? Sudah tentu dapat, muslimin muslimat. Sudah tentu dapat. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah. Walaupun satu amalan, tetapi pahalanya boleh dikongsikan dengan ramai orang. Sebab itu apa yang kita buat berdasarkan niat. Niat kita buat amalan ni bukan untuk diri kita sendiri. Sebab apa muslimin muslimat? Asbab ibu ayah besarkan kita, doa ibu ayah. Asbab ibu ayah yang memberi pendidikan, kita dapat ilmu pada hari ini. Asbab suami sekian-sekian, asbab anak. Orang yang menjadi asbab-asbab yang menyebabkan bolehnya kita melakukan amal soleh pada hari ini, mereka tetap mendapat ganjaran pahala. Subhanallah, Allahu Akbar.
macam ku ni mak ayah mertua kan. Sekarang ni ayah mertua saya dengar juga ni, sebab cik suami tunjuk tu macam ayah mertua dengar juga kan. Contoh ku kan, subhanallah. Ku ni kadang tu nampak air mata tu mengalir sebab arwah mertua saya meninggal ketika saya mengandungkan Maisarah. Maisarah sekarang tingkatan 1. Maisarah sekarang tingkatan 1, umur 13 tahun. Jadi arwah Mek, itulah panggilan orang besut ni. Bila mak, ibu panggil Mek. Arwah Mek ni meninggal ketika dah 13 tahun lebih. Maksudnya saya sempat, Masya Allah, saya sempat dengan arwah mak mertua ni dalam sekitar 5 tahun. Dalam sekitar 5 tahun. Tak lama kan saya dengan mertua saya, tak lama. Masya Allah, betul lah. Atikah, lepas tu Luqman, lepas tu Maisarah. Subhanallah, tak lama muslimin-muslimat. Tempoh waktu, Masya Allah, dengan mertua. Walaupun tak lama, tapi akhlak, sifat mulia arwah ni seolah-olahnya lama. Saya rasa macam lama, tapi rupanya sekejap. Seorang yang pemurah, seorang yang lembut, seorang yang kuat, seorang yang tenang, seorang yang sangat rajin. Walaupun beliau arwah mak mertua saya ni kurang sihat, ada kecimani dan sebagainya, tapi kerajinan masak itulah yang paling luar biasa. Tuan-puan, pagi, bangun awal pagi, sebelum subuh kadang dah bangun dah ni kan. Yelah, memang dah bangun sebelum subuh pun, masak untuk sarapan. Pukul 11, pukul 10 macam tu, masuk lagi dapur buat kuih. Buat kuih, kadang-kadang tu untuk minum, kadang tak buat, tapi macam tu lah. Lepas tu masuk dapur, rehat sekejap, masuk dapur pula, makan tengah hari, masak makan tengah hari. Lepas tu pukul 5 petang, pukul 4 macam tu, dekat-dekat asar, masuk dapur lagi buat kuih. Padahal bukan tak ada duit nak beli kuih-kuih dekat luar tu, tapi saya kan sampai kalau balik kampung rasa macam masuk dapur lagi, masuk dapur lagi, buat donat, buat kuih tu, buat kuih ni. Lepas tu bila malam masak lagi. Masya Allah. Lepas masak saya tengok Mek ni berhenti duduk rehat. Kan penat sebab ada kecimani. Tak kecimani pun memang penat. Saya kata, ya Allah, masak 5 kali sehari, masak 4 kali sehari. Subhanallah, saya rasa kadang saya masak sekali sehari pun itu dah effort yang besar dan banyak dah. Tapi subhanallah, saya nampak walaupun dapur tu sangat sederhana, walaupun bahan-bahan masak dan makan itu, masak itu macam tak adalah macam dapur kita macam bahan ada tapi tak masak-masak. Macam basic je, sikit-sikit sederhana semua, tapi macam-macam boleh dimasaknya. Kan tiba-tiba siap donat, saya sebut donat sebab donat arwah Mek ni sangat sedap. Dia punya lembut dalam dan dia punya rangup di luar. Saya tak pernah jumpa donat macam tu, tapi dia buat macam Masya Allah, selamba sangat. Okay, masuk dengan besen yang bukan besen lawa-lawa, besen orang kampung kan. Biar lepas tu ni, subhanallah, sampai hari ni saya cuba tak menjadi donat seperti arwah. Dan saya pernah kan tengok ku ni, bapak mertua ni kan, Masya Allah, bapak mertua ni kan, bila malam Jumaat dia akan baca surah Yasin, Masya Allah. Lepas tu kan pernah satu ketika dapat borak dengan ku ni, mertua ni, ayah mertua ni macam kesah-kesah air mata tu kan. Lepas tu kan mertua ni kata, ku ni lah yang suami saya balik sekarang ni kan, nanti bawa aku, nanti kita ambil gambar, kita share gambar aku. Subhanallah. Lepas tu kan Allahu Akbar. Kemudian aku kata, teringat Asma, teringat kalau dulu setiap malam Jumaat ataupun mungkin pagi Jumaat kan, mesti baca Yasin sama-sama dengan Mek. Mesti baca sama-sama. Maksudnya baca daripada awal, baca berjemaah, baca sama-sama kan sampai habis, mesti baca. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kan lepas tu saya fikir, muslimin-muslimat, kita ni kena ada amalan yang kita buat sama-sama dengan pasangan berjemaah. Mesti ada amalan ibadah.
Mungkinlah ada orang teringat dekat arwah isteri, contoh arwah suami. Dulu selalu makan sama-sama. Okey je, tak ada masalah kenangan makan sama-sama. Kenangan kerja sama-sama ke apa. Tetapi bila ada kenangan ibadah sama-sama yang dijadikan sebagai rutin dan sebagai amalan yang istiqamah, itu macam jambatan tau, jambatan. Itu macam cara berhubung. Maksudnya bila kita buat amalan tu, kita membayangkan kan, seolahnya masih lagi berhubung dengan arwah. Ya, sebenarnya masih berhubung kan. Kita berhubung dengan amalan ni lah, kita berhubung. Sama lah macam kita berhubung dengan Rasulullah melalui selawat kan. Masya Allah. Jadi kita perlu ada satu amalan yang kita istiqamah, yang kita lakukan dengan pasangan kita, dengan anak kita. Amal soleh, maksudnya amal ibadah. Apa saja amal ibadah, InsyaAllah yang menjadi asbab setelah kita tiada, mungkin kita yang mati dulu, maka sahabat kita ataupun pasangan kita masih istiqamah meneruskan, kan, masih istiqamah untuk meneruskan. Awak tolong ni komen, scroll, masih meneruskan amalan tersebut dan kita mendapat pahala yang berpanjangan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, minta maaf lah ya, pagi ni jadi macam berkongsi-kongsi pula. Tetapi mudah-mudahan menjadi satu iktibar, kan, menjadi satu iktibar, menjadi satu kebaikan. Subhanallah. Sebab itu ada yang tanya ya, dan soalan ini pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kamu carikan hadis Nabi berkenaan dengan, ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara untuk aku berbakti kepada ibu ayahku?" Dan ia sebenarnya siapa-siapa saja yang meninggal, cara kita nak berbakti. Saya ingat, tetapi ada Rasulullah sebut 3 amalan. Saya bimbang saya salah, jadi nanti kita baca matan hadis tu. Bila sahabat Nabi ni kata, "Ya Rasulullah, aku tahu bagaimana untuk berbakti kepada ibuku ketika hidup, tapi bagaimana untuk aku berbakti kepada mereka, ibu dan ayah, setelah mereka mati?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kan, antaranya adalah kamu menghubungkan silaturahim, kan, silaturahim. Mana-mana sahabat ataupun kawan kepada suami, kepada isteri, sahabat ataupun kawan kepada ibu dan ayah, selagi mana tidak berlakunya fitnah, kan, subhanallah, maka hubungkan dengan cara yang makruf, dengan cara yang baik. Subhanallah. Kemudian, Masya Allah, sementara tunggu hadis tu, sahabat-sahabat, antaranya adalah istighfar, tak silap saya, sedekah jariah. Wallahu a'lam. Nanti kita tengokkan hadis tu. Masya Allah, subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, Allahu Akbar. Setelah sekian lama arwah, kan, arwah Mek pergi. Sekarang ni ku pun dah ada teman yang baru, Masya Allah. Sama-sama yang dah kehilangan, dah kematian pasangan, kan. Jadi sebab kita faham manusia perlu berteman, Masya Allah. Jadi terima kasih juga kepada Mok, panggil Mok, kan, kerana sudi menemahkanku, kan, menempuh usia-usia emas, usia-usia yang masih Allah kurniakan, kan. Moga sama-sama berteman dalam kebaikan, dalam harmoni, dalam kasih sayang. Okey, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setelah kematian, okey, tapi sebenarnya dia ada satu hadis yang lengkap menyebutkan 3 perkara tu. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, Masya Allah. Tapi ni saya jumpa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi." Kecil sangat ni, subhanallah.
Okey, subhanallah, Allah akbar. Okey, tak apa, muslimin muslimat. Sebenarnya ada hadis yang dia sebutkan 3 perkara. Tak apa dik, kita akan pindah ke whiteboard, kita akan sambung perkongsian kita dan kita akan pergi kepada kisah Nabi Muhammad dengan kalimah insya-Allah. Sebab kisah ni agak panjang dan yang saya faham ada sahabat yang kena masuk kerja. Sebab dah pukul 8 kan? Dah pukul 8, patutlah ya. Ada yang left tak apa, ada yang mungkin ada urusan, tetapi anda boleh tengok semula perbincangan kita ni. Okey, Masya Allah, Alhamdulillah. Moga mendapat kebaikan tadi ya. Mendapat sesuatu daripada perkongsian yang selingan tu kan. Tapi walaupun selingan, ada banyak perkara yang kita boleh dapat manfaat. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kan dah chat ni kan? Okey. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya nak sebutkan tentang kalimah syukur yang kita bincang. Subhanallah. Saya sebenarnya dulu memang baca, buat kuliah berkitab Riyadhus Salihin. Kuliah berkitab penawar bagi hati. Daripada dah beberapa kali juga khatam daripada awal sampai akhir. Sebab dulu saya banyaknya sengit sangat dek. Kaki tu. Okey, lagi. Okey. Subhanallah, yang mana kuliah berkitab ni muslimin muslimat, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey. Kuliah berkitab contohlah dulu ya, saya mengajar kuliah lebih kurang dalam 40, tak kuranglah daripada 40 tempat di Negeri Sembilan terutamanya dan juga di Selangor. Kalau di Negeri Sembilan ni masjidnya, suraunya, balai rayanya dan semua kuliah saya wajibkan guna kitab. Semua kuliah wajib guna kitab. Jadi kita sambung-sambung mengaji kitab. Lepas saya dah mula semakin sibuk, jadi kuliah berkitab tak boleh diteruskan sebab tak boleh terikat dengan komitmen tu. Kalau dulu satu hari saya kuliah berkitab 4 sehari. Ada hari yang 5. Maksudnya pagi 1, awal pagi, lepas tu dalam pukul 10, lepas tu lepas Zuhur ada, lepas tu lepas Asar ada, lepas tu lepas Maghrib. Balik rumah sebab pagi sampai malam tu non-stop, balik rumah lembut. Pagi besok macam tu balik. Ada hari yang 4, ada hari ada yang 3. Subhanallah, kuliah berkitab. Malam tadi masa saya hadir, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Malam tadi bila saya hadir kuliah Syekh Tuan Guru, lepas tu subhanallah saya menitik air mata sebab rupanya saya telah lama tinggalkan saya sendiri hadir dalam kuliah berkitab. Macam yang kita buat ni, ini kuliah berkitab lah ni, kitab Riyadhus Salihin. Subhanallah. Dan Tok Guru kata zaman sekarang ramai orang meninggalkan kuliah berkitab. Masya Allah. Sebenarnya memang penting sangat kuliah ni berkitab. Sebab kita ni tak ada ilmu. Kita menumpang barakah ulama-ulama terdahulu. Macam kitab Riyadhus Salihin ni, ulama kabir, muktabar, subhanallah, yang diiktiraf sekalian alam, subhanallah, diiktiraf oleh sekalian para alim ulama, iaitu Imam Nawawi, subhanallah, Imam Nawawi. Ulama besar ni dalam mazhab Syafi'i kita ni, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi bila kita membacakan kitab yang dikarang, yang ditulis, yang disusun oleh ulama-ulama terdahulu, sekurang-kurangnya kita mendapat keberkatan. Sebab ilmu ini di dada para alim ulama. Lalu mereka menuliskan. Subhanallah. Tetapi hari ini ramai orang meninggalkan kuliah berkitab. Maka subhanallah, hanya dengar ceramah yang mungkin, bukan kata tak boleh ni. Subhanallah, Tuan Guru kita nama penuhnya Al-Fadhil Syekh Haji Muhammad Hafiz bin Haji Selamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi membuatkan saya insya-Allah akan sentiasa hadir supaya sentiasa hati ini dihidupkan dengan kuliah-kuliah, dengan majlis ilmu yang mengikut kita sebut apa ya, mengikut rutin, bukan rutin, mengikut jalan-jalan hidayatus salikin, hidayatus saliki fi suluki maslakil
Sebab ini nama kitab juga, Hidayatul Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Subhanallah. Jalan-jalan orang-orang yang soleh, jalan-jalan orang yang bertakwa, jalan-jalan orang para alim ulama. Mereka mesti menempuh jalan pergi berguru. Subhanallah. Semua ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, semua mereka ini menempuh jalan berguru. Ya Allah, walaupun mereka dah sampai peringkat mufti, peringkat alim, mereka tak meninggalkan jalan berguru. Siapa kita ni, Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi mungkin ada di kalangan tuan-puan tak dapat hadir. Jadi saya kena juga susun waktu untuk hadir, maka saya menjadi orang perantaraan. Dan ada ilmu yang saya kongsikan itu adalah terbitan daripada ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Guru Hafiz, Syekh Tuan Guru Al-Hafiz, dan juga tuan-tuan guru yang lain. Subhanallah, Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat, memang dalam kitab Penawar Hati ada bab khas syukur. Bila malam tadi belajar, saya kata, ya Allah, walaupun saya ni dah banyak kali dah khatam kitab Penawar Bagi Hati, sebab dulu saya mengajar guna kitab ni banyak tempat. Maksudnya mungkin dalam 5 ataupun ke 10 tempat guna kitab ni. Jadi ada tempat dah habis kitab Penawar Bagi Hati, dah tukar kitab lain dah. Tapi berbeza bila kita mendengar penerangan guru. Penerangan guru ni sangat berbeza. Subhanallah, walaupun dia cakap dengan cara yang santai tetapi sangat mendalam. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Dalam kitab Penawar Hati memang disebutkan syukur adalah setinggi-tinggi amal ibadah hati. Dik kena cari. Tak terang ni, sebab tu kata kena terai tadi. Setinggi-tinggi amal ibadah hati. Boleh terai dik. Kat tepi tu. Setinggi-tinggi amal ibadah hati. Bukan apa, sebab ada budak 2 orang tu yang si kecil tu yang selalu main. Amal ibadah hati. Subhanallah. Setinggi-tinggi syukur, setinggi-tinggi amal ibadah hati, yang mana ianya lebih tinggi. Okay. Lebih tinggi daripada apa? Muslimin muslimat. Daripada sabar, daripada redha, daripada daripada sangka baik, apa lagi? Banyak lagi sebenarnya sifat-sifat mahmudah yang mana syukur. Subhanallah, kenapa berada di atas? Kerana dengan sifat syukur, maka manusia boleh sabar kalau walaupun diuji dengan miskin, sebab ada syukur. Daripada sifat tenang. Dengan syukur akan datangnya redha. Dengan syukur adanya sikap sangka baik. Dengan syukur adanya sikap tenang. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Sebenarnya dalam rumah tangga memang kena banyak sangka baik. Kena banyak sangka baik. Subhanallah, kadang-kadang kan sampai hari lahir kita, encik suami lupa kan hari lahir. Subhanallah. Tapi dengan kita rasa syukur, kita kata, alah, bukan hari lahir je dibuat baik, hari lain pun banyak dibuat baik dengan kita. Tak payahlah. Syukur, jadi timbullah sangka baik. Dia mungkin terlupalah tu. Apa salahnya kita ingatkan? Ingatkan tu dengan cara baik jugalah. Bukan ingatkan, bang, hari ni apa? Kalau awak sayang saya, awak ingat, itu bukan sangka baik lah tu kan. Saya cuba sangka baik dengan awak. Mungkin awak ada terputus mana-mana urat kepala. Masya Allah. Tapi dengan cara yang baik lah. Bang, awak terlupa je. Saya mungkin awak terlupa. Hari ni apa bang? Macam tu kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab apa? Sifat syukur ini, Masya Allah, antara semalam tadi satu kalimah yang saya rasa macam sampai balik saya terngiang-ngiang kalimah Tuan Guru Haji Hafiz Muhammad Hafiz menyebutkan. Minta maaf ya, Masya Allah Tuan Guru kalau saya tak lancar lagi. Antara ciri-ciri orang yang bersyukur adalah orang yang banyak bersedekah. Orang yang banyak bersedekah. Sedekah ni lawan dia apa? Muslimin muslimat. Sedekah ataupun kita panggil pemurah.
Orang yang bersyukur antara sifat yang jelas ketara pada dirinya adalah, sebab kita kena faham ya, syukur, sabar, redha, sangka baik, tenang dan semua sifat-sifat mahmudah dan sebagainya. Khusyuk, contoh kan, khusyuk adalah ibadah hati. Semua ini kelompok ibadah hati ya. Ibadah yang tak nampak. Ibadah hati. Subhanallah. Contoh ada 1,000 orang, 500 orang. Ada 1,000 orang, 500 orang ataupun 100 orang hadir kuliah. Semua orang nampak sedang buat ibadah apa? Ibadah hadir majlis ilmu. Semua dapat pahala. Tetapi ada orang yang hadir dengan khusyuk. Dia dengar ilmu Tok Guru tu dengan khusyuk, dengan tenang sampai mengalir air mata contoh. Dia dapat tambahan ibadah hati. Yang lain tu ibadah juga. Tapi kadang tu sambil tengok phone lah, sambil gausan dengan sini lah, sambil tak faham lah apa. Macam tu lah kan. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat sama juga. Orang yang solat. Khusyuk ni roh kepada solat kan. Semua nampak solat tapi bukan semua khusyuk. Orang yang khusyuk dapat tambahan pahala. Dan bukanlah katakan orang yang tak khusyuk itu tak sah solat sebab cukup 13 rukun tu. Subhanallah, Allah Akbar. Ada orang yang kita tengok, Masya Allah, duduk diam, kan? Duduk diam, senyum. Kita kata, apalah ni kan? Lepas duduk diam, baik baca Quran. Tapi kita tak tahu, rupanya dia sedang sabar. Dia sedang sabar. Dia sebenarnya sedang menahan dirinya. Dia sedang melalui saat kehilangan. Kan, subhanallah, dia cuma nak tenang, duduk dalam masjid, nak diam, nak merenung diri. Subhanallah, Allah Akbar. Mungkin dia lebih baik daripada orang yang sebelah duk baca Quran tapi tak khusyuk. Dia baca Quran tapi dengan riak. Kan, kebetulan suara pula sedap. Lepas tu dia pula rasa macam orang duduk curi dengar sebab suara dia sedap. Contohlah kan, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kadang-kadang tu dalam satu kumpulan kan, satu kumpulan tadarus. Nanti dekat Ramadan tadarus kan. Masya Allah. Kan ada yang merangkak, ada yang lancar, ada yang baca sedap, ada yang baca langsung. Baca macam baca buku. Wa iza jaa. Macam itulah kan. Subhanallah. Semua nampak dari segi zahirnya sedang buat ibadah baca Quran. Itu zahir. Nampak baca Quran, nampak tengah baca Quran. Okey, itu ibadah. Tetapi pahala ni masing-masing berbeza ni bila bergantung kepada ibadah hati ni. Ibadah hati. Yang baca merangkak tu, dia punya pahala apa ya? Dia dengar ada sifat malu, dengar ada rasa bersalah, dengan sabarnya. Sebab apa? Ada orang tak nak dia masuk grup tu. Ada yang macam tu. Ada orang bila tadarus, ramai-ramai kan, ramai-ramai grup muslimat, ada yang dah pilih siap-siap grup ni. Sebab apa kita siap-siap? Sebab ini grup yang lancar-lancar, nanti cepat khatam. Bila datanglah seorang yang tak berapa lancar, minta maaf ya, dah cukup. Ni kan baru sikit. Tapi ni kan, ya Allah sabar. Orang tak nak. Ini orang cerita pada saya ya. Orang tak nak saya Ustazah masuk grup. Tapi saya sabar sebab saya tahu saya nak belajar Quran. Saya cuba juga selit-selit grup-grup yang lain. Alhamdulillah ada yang sudi terima. Lepas tu masa dia baca pula, kan dia kan baca slow-slow merangkak. Boleh nampak orang tak senang hati. Kan? Orang macam itulah, main phone lah. Lepas tu kena marah pula dengan ketua grup. Kan? Tapi maksudnya dalam dia buat ibadah zahir tu, ada pula ibadah batin. Ibadah batin yang mungkin sabar, ada sangka baik, ada redha, ada dia cuba tenang juga walaupun dia rasa nak bangun dah ni. Rasa nak tinggal dah ni. Tapi cuba tenang-tenang, senyum juga, cuba juga khusyuk. Allahu Akbar. Boleh jadi dia pahala lebih baik daripada orang yang baca lancar. Dia bergiliran yang baca lancar ni, Masya Allah, bukan saya nak menuduh. Ini adalah gambaran saja. Yang baca lancar ni, muslimin muslimat, Masya Allah, belum tentu boleh dapat makam seperti mana
orang yang baca merangkak-rangkak. Belum tentu. Sebab dia syukur, tak apalah aku kena marah. Walaupun orang tak suka, syukur. Walau bagaimanapun aku dapat baca Quran hari ni. Contoh dia besarkan kesyukuran dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Boleh jadi yang baca sedap apa semua ni naik bulu roma, tapi orang tak nampak lah. Kan dia kontrol lah, dia macam biasa. Sebab apa dengar orang yang siap puji? Ya Allah, sedapnya. Terdengar pula orang puji. Lagilah. Boleh jadi dia dapat pahala baca Quran, tetapi hatinya tak dapat. Tak dapat ikhlas. Diuji dengan riak, diuji dengan ujub, diuji dengan sum'ah sebab mendengar pujian. Masya Allah, Allahu Akbar. Boleh jadi lepas habis dah kelas kan, ada pihak pula yang ghibah, yang mengumpat. Lambat sikit habis hari ni kan, kita punya tadarus. Yelah, kalau makcik tu datang memang lambat. Kan, itulah. Kalau tak datang, setengah jam dah siap kita ni. Nampak tak ada ghibah, walaupun nampak macam subhanallah, tetapi seolahnya kita menyebutkan kelemahan, aib, dan kita merasakan bahawa dengan orang itu menjadi beban. Sebab itu dalam kita hadir majlis ilmu, sifat sabar, sifat tenang semua ni Allah sangat teruji. Dalam kita nak fokus, kita ada nampak orang main. Dalam kita nak fokus, tiba kita nampak orang depan tu main phone, kita rasa geram. Tok guru duk bagi je kuliah kan. Masya Allah, kita pun diuji sabar, diuji khusyuk dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah. Ini sebenarnya kalau kita nak kupas pasal syukur ini sangat besar, dan ia adalah satu ibadah yang tinggi, sehingga kan Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Subhanallah. Itu kalau nak hurai tu panjang, muslimin muslimat. Tapi saya nak pergi kepada satu kalimah yang disebutkan oleh Tuan Guru pada malam tadi, yang menyebabkan saya terbawa-bawa berfikir tu lama. Bawa berfikir sebab saya kata, ya Allah, mungkin sebab saya lah yang jahil dan saya kurang berguru kan. Okey, muslimin muslimat. Antara syukur ini ibadah hati. Tak nampak orang bersyukur, tetapi ia boleh dilihat salah satu kaedah, salah satu, maksudnya banyak lagi dah cara untuk menjadikan ataupun sebagai justifikasi seorang itu bersyukur. Salah satu je ni, iaitu dengan menjadi seorang yang pemurah. Pemurah, lawan dia apa? Lawan apa? Lawan apa Syirah? Bakhil. Betul lah, kedekut. Samalah tu. Pemurah lawan bakhil. Betul kan? Lawan bakhil. Masya Allah. Syukur, antara ciri-ciri orang yang bersyukur, dia menjadi seorang yang pemurah. Lawannya adalah bakhil. Bakhil adalah dosa ya. Bakhil adalah perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ada disebutkan tentang satu hadis Nabi SAW. Ini antara hadis yang bila sampai kepada tajuk pemurah kan, tajuk syukur, subhanallah, kita ingat hadis ni berada dalam bab mana. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang yang pemurah, Nabi kata, seorang yang pemurah yang pertama, Nabi kata, dekat dengan Allah. Yang kedua, dekat dengan manusia. Yang ketiga, dekat dengan syurga. Yang keempat, jauh dengan neraka. Subhanallah. Hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dia. Sini muslimat. Nabi SAW bersabda, saya tu yang saya duk cari tadi, kitab Penawar Bagi Hati, tapi tak ada kat situ. Okey, tak apa. Okey, dekat, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang yang pemurah, dekat dia dengan Allah, dekat dia dengan manusia, dekat dia dengan syurga, jauh dia daripada neraka. Manakala Nabi sambung, orang yang bakhil itu, Nabi kata orang yang bakhil. Ini hadis Nabi, muslimin muslimat. Saya tak tulis sebagai sabda Nabi SAW, baru nampak macam hadis Nabi kan. Tapi saya keluarkan jadi poin. Tapi inilah dalam hadis Nabi sebut. Dan Nabi sambung, orang yang bakhil itu, maka jauh dia daripada Allah. Kemudian yang kedua, jauh dia daripada manusia. Manusia pun jauh, tak suka.
Kemudian yang ketiga, jauh dia daripada syurga. Dan yang keempat, jauh dia daripada, dekat dia daripada neraka. Bukan daripada, dengan. Saya rasa lebih tepat adalah dengan. Terbalik muslimin muslimat. Allahu akbar. Yang ni kena tunduk tak? Siapa yang pemurah, Nabi SAW bersabda, maka dekat dia dengan Allah, dekat dia dengan manusia, dekat dia dengan syurga, dan jauh dia daripada neraka. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bakhil, yang kedekut, maka jauh dia dengan Allah, jauh dia dengan manusia, jauh dia dengan syurga, dekat dia dengan neraka. Maksudnya, berhati-hati muslimin muslimat jika kita ada sifat bakhil. Sifat bakhil ini boleh merosakkan ibadah hati kita yang lain, boleh merosakkan ibadah-ibadah zahir kita yang lain dan sebagainya. Masya Allah. Baiklah, muslimin muslimat, malam tadi antara kalimah bagi saya mutiara yang sangat berharga. Subhanallah, muslimin muslimat, Tuan Guru Muhammad Hafiz kita menyebutkan, Masya Allah, tentang sifat berkenaan dengan bakhil. Ayatnya begini. Subhanallah, Allah Akbar. Sifat bakhil. Mungkin tak sama, tapi saya ada tulis nota tu, sifat bakhil, tapi maksudnya beginilah. Sifat bakhil, si miskin, tersembunyi. Sifat bakhil, si miskin, tersembunyi kerana kemiskinan. Syirah faham tak? Ya, sampai tak faham. Sebab dalam sangat sampai tak faham. Masya Allah. Muslimin muslimat, saya nak hadam tu sampai, ya Allah, dalamnya maksud sifat bakhil, si miskin, tersembunyi kerana kemiskinan. Sebenarnya biasa orang nampak, betul tak? Bakhil ni biasanya orang nampak apa? Orang kaya banyak duit, lepas tu tak bersedekah. Betul kan? Jadi kita kata, bakhil, haji bakhil dan sebagainya. Hakikatnya sebenarnya ramai orang miskin juga bakhil. Tapi tak nampak dia bakhil sebab dia miskin, dia tak ada duit. Dan sekiranya dia diberikan kekayaan, dia mungkin lebih bakhil daripada orang kaya. Hanya saja sebab dia miskin, jadi tak nampak dia bakhil. Tuan-puan sekalian, hakikatnya untuk jadi pemurah, tak semestinya jadi orang kaya. Sahabat-sahabat Nabi miskin, da'if, fakir. Rasulullah juga hidup dalam miskin, dalam da'if, dalam fakir. Isteri Nabi semuanya hidup dalam keadaan da'if. Kalau kita cerita pasal Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baju yang dipakai penuh dengan bertompok-tompok, dengan tampalan. Kita kalau baju koyak, buat kain lap dah. Tapi isteri Nabi, anaknya Nabi Fatimah, Sayyidatina Fatimah, koyak, ambil kain lain, tampal. Adakah isteri-isteri Nabi Rasulullah tidak kaya? Subhanallah, harta datang. Orang bayar ufti, bagi hadiah, dinar emas, muslimin muslimat. Dinar emas. Kisah benar, riwayat yang sahih. Kisah ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kitab, tak silap saya, Penawar Bagi Hati pun ada. Dalam banyak kitab mengisahkan, merakam kisah ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Seorang al-jud, seorang yang pemurah. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya akan cerita kisah ni, tapi muslimin muslimat, saya nak bagi kita faham lagi ni. Maksud ni, sifat bakhil, si miskin, tersembunyi kerana kemiskinan. Tetapi sebenarnya ramai orang miskin pun ada sifat bakhil. Jadi tolong berhati-hati. Sebab ramai orang bila tengok pasal sifat bakhil ni, dia tengok kepada orang kaya. Dan pernah berlaku cerita malam tadi, Syekh Tok Guru kita bercerita tentang kisah Rabi'atul Adawiyah. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, kita tahu wali Allah.
Subhanallah, Rabi'atul Adawiyah ni bercerita, dek kena bagi kat Ustazah berapa, Ustazah tak tahu kan? Okey, subhanallah, campur dua ni. Okey. Ibunda kita Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah ni, satu ketika dia melalui sekumpulan manusia. Manusia ni sedang mengutuk orang-orang kaya. Kan sedang kutuk orang kaya. Yang mengutuk ni orang miskin, kutuk orang kaya, kedekutlah orang kaya tu. Kan, bagi sikit je, contoh macam tu lah, kedekutlah, bakhil lah, gini-gini. Bila Rabi'atul Adawiyah mendengar Rabi'atul Adawiyah kata apa? Sayyidah Rabi'atul Adawiyah menyebutkan, kamu mengutuk dan mengeji orang kaya kerana kamu miskin. Kamu miskin kerana kamu tak ada apa-apa. Dan sekiranya kamu pun menjadi orang kaya, boleh jadi kamu pun begitu. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalimah ini Masya Allah boleh jadi bila disebutkan kamu kutuk orang kaya sebab kamu tak kaya. Sama juga orang jahil yang mengutuk orang alim kerana dia tak alim. Subhanallah, dia tak alim. Kalau dia alim, dia takkan mengutuk. Maksudnya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah menyebutkan, dia menegur, kamu mengutuk orang kaya kerana kamu tidak kaya. Kalau kamu kaya, kamu juga tidak mengutuk kekayaan. Orang jahil mengutuk orang alim kerana dia tidak ada ilmu. Jika dia ada ilmu, dia tak akan mengutuk orang alim. Sebab dia akan faham apa yang disampaikan, apa yang dilalui, apa yang cuba ditegur oleh orang alim. Tapi kerana dia jahil. Subhanallah. Dan malam tadi juga dibincangkan, mana lebih afdal, orang kaya ataupun jadi kaya ataupun jadi miskin. Itu jadi perbincangan yang panjang pula. Cuma kalimah ini tuan-puan dapat sesuatu tak daripada ayat ni? Sifat bakhil si miskin tersembunyi kerana kemiskinan. Sedangkan memang ramai juga orang miskin diuji dengan sifat bakhil, sifat kedekut ni. Ramai kita tengok orang yang miskin tapi merokok boleh. Merokok boleh. Padahal kita tahu nilai rokok tu berapa. Dia rasa macam RM10 tu murah, RM15 tu murah, RM20 tu murah. Subhanallah. Dan kita dapati ada si miskin tapi pemurah. Subhanallah, duit dia tak banyak, cukup makan, tapi tetap bersedekah juga. Sebab itu amaran daripada sifat bakhil ini bukan hanya untuk orang yang kaya, tetapi dia untuk semua. Cuma yang ketara bila sebut bakhil ni terbayang orang kaya lah, kedekut, bagi sikit, berkira. Sedangkan orang yang miskin juga perlu berhati-hati. Sahabat-sahabat muslimin muslimat. Jadi macam saya tadi kita cerita tentang, tapi saya nak cerita jugalah kan, takut yang ada rasa sangkut. Kisah Sayyidatina Aisyah, seorang yang sangat pemurah ibunda kita. Kisah ini masyhur daripada riwayat yang sahih. Satu ketika selepas kewafatan Rasulullah dah ni, umur ibunda kita pun dah, saya pun tak pasti masa tu, mungkin umur dah dewasa lah, 40 ke 50 ke 30 lebih ke. Memang menjadi satu kebiasaan. Kan orang-orang kaya ataupun daripada mana-mana pihak kerajaan ke ataupun daripada mana-mana pihak pemerintah, sebab masa tu Islam dah berkembang luas ketika zaman Sayyidina Umar dan sebagainya. Subhanallah. Jadi biasa kan daripada negara-negara yang lain mengirimkan dinar emas, kan, mengirimkan sebagai hadiah. Bukan zakat, bukan sedekah, tapi hadiah. Sebab kita tahu zakat tidak boleh, ahli baik tak boleh terima zakat. Masya Allah, walaupun susah macam mana, ahli keluarga baginda Nabi tak boleh terima zakat. Okey, tapi itu adalah hadiah, diberikan. Dikatakan jumlah tu juta lah, kalau RM ni juta-juta. Sebab dinar emas, juta-juta. Bila dapat je ibunda kita Sayyidatina Aisyah ni dengan pakaian betapa tampal apa semua, lalu dia pun minta pembantu dia panggil semua para al-fuqara wal masakin yang hidup, yang ada di sekitar Madinah ni, kan. Subhanallah, penduduk Kufah dan sebagainya. Lepas tu Sayyidatina Aisyah pun bagi sampai habis, tak ada 1 sen pun ambil. 1 sen pun tak ambil. Dah bagi habis semua. Lepas tu dah dekat nak buka puasa. Kebetulan hari itu Sayyidatina Aisyah berpuasa. Lalu pembantu ni pun kata, wahai Aisyah, kenapa kamu tak ambil sikit? Bolehlah beli daging untuk berbuka puasa. Bolehlah beli lauk. Lepas tu tahu tak ibunda kita kata apa? Jawapan ibunda kita Aisyah ni, sebab apa yang disebutkan ini daripada hadis riwayat, kan. Jadi ia adalah kalam ibunda kita. Ibunda kita jawab apa?
kenapa kamu tak pesan tadi? Kalau kamu pesan, saya simpan sikit. Dia berbeza dengan kalau ibunda kita kata macam, saya bila baca ayat Sayyidatina Aisyah ni, saya rasa macam saya ni macam terduduk. Saya kata, ya Allah, luar biasanya. Sebab boleh, kalau ayat contohnya, ayat tak apalah, kita bagi pada orang, tak apalah, saya memang tak berkehendak. Sebenarnya, subhanallah, ia luar biasa. Ayat tu lagi luar biasa. Ayat ni bila ibunda kita kata, kenapa kamu tak pesan? Kalau pesan, saya simpan sikit untuk beli daging, untuk beli makanan berbuka ni. Sebab di rumah Sayyidatina Aisyah masa tu hanya ada kurma macam tu lah, tak ada makanan ni untuk dimakan berbuka ni. Nak katanya betapa sebatinya dalam hati ibunda kita, sebati dalam hatinya, seorang yang sikapnya pemurah dan sebati. Tak, kalau dapat duit banyak macam mana pun, memang tak pernah fikir pada diri sendiri, sehingga dia perlu diingatkan. Dia tahu tak ada lauk, tak ada makanan nak buka, tapi dia lupa. Sebab itu ibunda kita sampai pesan pada pembantunya, kenapa tak ingatkan saya? Subhanallah. Kita kalau orang bagilah 1 juta, awal-awal dah simpan dah untuk kita. Awal-awal 500,000, tu pun sebersalah. Dapat 1,800,000, sedekah 1,000 pun dah banyak. Simpan, awal-awal lagi simpan kita. Tapi ibunda kita ni terlupa sampai dia ni perlu diingatkan untuk keperluan dirinya. Bukannya bila dapat banyak tu, okay, ambil sikit lah, beli baju baru, baju ni dah tampung banyak, kan beli sikit lah bekalan. Tak. Allahu Akbar, subhanallah. So itu bila kita baca sirah Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Maksudnya takkan tidur melainkan segala harta di rumah dah diagihkan. Esok ada orang bagi lagi. Maksudnya Rasulullah tidak simpan harta di rumah. Masya Allah, Allah Akbar. Dan satu kalimah, satu kalimah yang juga sangat deep malam tadi daripada Syekh Tuan Guru Muhammad Hafiz menyebutkan, saya nak tulis. Okey, sahabat-sahabat, boleh ya saya potong ni? Bukan potong, saya padam sikit. Okey, Tuan Guru sebut ayat ni, hai, deep sungguh, terasa hati tu. Okey, subhanallah. Guru sebut, okey, orang kaya yang kuat amal soleh. Okey, orang kaya yang kuat amal soleh. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kuat amal soleh, kata, maksudnya ayatnya, minta maaf ya kalau saya tak tepat sangat huraian sebagaimana Tuan Guru. InsyaAllah masuk syurga. InsyaAllah masuk syurga. Ayatnya kan, InsyaAllah masuk syurga. Subhanallah. Ini janganlah pula tiba-tiba masih tak nak jadi orang kaya lah, lepas tu tiba-tiba tak ngaku kaya lah. Tuan pasal kalian boleh dikatakan depan saya ni semua orang kaya. Jangan kata tak kaya lah. Syira pun kaya. Ustazah tak kaya. Sebab definisi kaya kita apa? Ada rumah besar, banglo, ada kereta berderet, ada duit simpanan juta, puluh ribu ataupun ribu, baru orang kaya. Sebenarnya tak ada definisi kaya. Tu Guru sebut malam tadi pun, tak ada definisi kaya. Sebab macam mana pun orang sampai tahap tu, dulu dia bayangkan ada ni kayanya, wah, masa dia baru nak start kerja, gaji baru 800, dia menganggap orang gaji 2,000 tu kaya. Tapi bila dia sampai peringkat 2,000, tak kaya. Baru dia rasa tak kaya, dia rasa cukup-cukup makan je, gaji 4,000 baru kaya. Lama-lama taraf hidup dia naik, 4,000 pun dah tak kaya dah. Dia akan nampak 10,000 baru kaya. Sebenarnya tidak ada limitation pun. Kalau kita kata orang kaya ni gini. Siapa yang memiliki, itu adalah sudah pun di kalangan memiliki asas yang cukup apa semua ada, itu dikira orang kaya lah tu. Dan perkataan kaya ni kan, minta maaf lah saya asyik memetik nama Tok Guru. Tok Guru sebut malam tadi, kaya ni bukan pada duit, bukan pada zat tu, bukan pada zat. Kaya ni bukan pada zat. Okey. Kaya ni bukan, tapi nak fokus kat sini. Kaya ni bukan pada zat, bukan pada zat. Maksud bukan pada duit tu kaya. Tapi kaya yang sebenar tu pada hati. Itu memang hadis Nabi. Nabi kata kekayaan sebenar itu bukan harta benda, tetapi kekayaan sebenar itu pada hati. Hati yang kaya.
iaitu hati yang bersyukur. Subhanallah, Allahu Akbar. Orang kaya yang kuat amal soleh, insya-Allah masuk syurga. Tetapi muslimin muslimat, amal soleh bukan jaminan masuk syurga. Kita faham kan? Subhanallah, orang kaya yang kuat amal soleh memang akan masuk syurga. InsyaAllah, insyaAllah. Maksudnya insyaAllah, bukan jamin. Namun kita kena faham, amal soleh bukan jaminan masuk syurga. Sebab kalau beribadah beribu tahun tak berhenti pun, kita tak boleh pun nak balas nikmat Allah kurniakan mata ni. Nikmat Allah kurniakan suara ni. Nikmat Allah kurniakan nafas ni. Tak boleh pun nak, walaupun beribu tahun beribadah tanpa henti. Tak makan, tak minum, ibadah je. Tak boleh. Maksudnya amal soleh kita ni dah lah sedikit. Ikhlas pun belum tentu ikhlas. Belum tentu dijamin diterima Allah. Maksiat kita pula banyak. Penyakit hati pun banyak. Jadi, subhanallah, Allahu Akbar. Sama ada orang kaya ataupun orang miskin. Masya Allah. Yang kuat amal soleh bukan jaminan masuk syurga, muslimin muslimat. InsyaAllah, insyaAllah. Kita mendoakan dengan izin Allah kita akan masuk syurga. Tapi, namun. Okey. Namun orang kaya yang amal soleh, insya-Allah masuk syurga. Namun orang kaya yang kuat amal soleh, okey, tambahan ginilah, tambahan. Sebab saya tulis kan, kalau sebut ayat tu senang sikit. Orang kaya ataupun orang miskin yang kuat amal soleh dan bersedekah. Okey, dan bersedekah. Maksudnya dan pemurah, kuat ni dan pemurah. Subhanallah. Ringan hisab. Ringan hisab. Kita faham nak masuk syurga kena ada mizan, akan dihisab. Ringan hisab. Maksudnya peluang ataupun cepat ataupun kemudahan, kecepatan untuk masuk syurga itu lebih luas lah. Sebab apa, muslimin muslimat? Setelah kita mati, setelah kita mati kita semua akan dihisab. Antara soalannya adalah daripada mana harta kamu dapat dan ke mana kamu belanjakan. Tetapi bagi orang yang pemurah, harta dia tak perlu dihisap lagi. Maksudnya tak perlu dihisap, bab ambil mana tu akan dihisap. Tetapi bagaimana dibelanjakan, subhanallah, sedekah tu cerita. Tetapi jika dibelanjakan, kan tambah rumah, daripada satu tambah lagi, kereta pula, tambah lagi, isteri pula, contoh ya. Subhanallah, apa sajalah, melancong sana, melancong sini. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya kan bila dengar tu, ya Allah, dia kata sebab itu Islam tidak melarang menjadi orang kaya. Bahkan orang kaya yang pemurah jauh lebih baik daripada orang yang miskin. Lebih baik pada orang yang miskin. Bukan orang miskin bakhil. Maksudnya daripada orang miskin itu sendiri, sebab dia tidak mampu dapat pahala sedekah. Lebih baik orang kaya yang pemurah. Sebab itu tak salah. Tetapi jangan jadikan kekayaan itu sebagai zat tumpuan kita. Tetapi sifat menjadi orang kaya tu yang kita nak. Kerana sifat orang kaya yang beriman, dia akan bersedekah. Tapi kalau fokus pada duit, zat tu sendiri, maka manusia akan menjadi mengumpulkan harta. Sebab apa? Kita akan dihisap daripada mana duit yang kita dapat, rezeki yang kita usahakan. Tetapi ceritanya lebih panjang bab apa? Bagaimana kita belanjakan harta tersebut. Subhanallah. Jadi orang yang banyak bersedekah, orang yang pemurah, maka settle. Daripada mana, okey, dihisap. Lepas tu bagaimana dibelanjakan? Sedekah. Bila sedekah, tutup cerita terus. Sedekah, pahala, sedekah. Tapi bila membeli tanpa henti, mengumpulkan harta tanpa henti, maka panjanglah cerita bagaimana pula harta itu digunakan, dimanfaatkan, dibuat untuk apa? Satu harta. Masya Allah, Allahu Akbar, muslimin muslimat. Saya kira hari ini kita dapat banyak ilmu-ilmu, kesedaran, sentuhan hati, sentuhan jiwa, yang sebenarnya ia adalah untuk nasihat diri saya sendiri. Ia adalah untuk muhasabah kita bersama, sebab kita sama-sama berjuang mujahadah untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Esok maaf ya, cerita tentang
Kalimah insya-Allah nampaknya masih ditangguhkan dan Allah takdirkan pada Jumaat pagi besok. Jumaat pagi besok insya-Allah kita akan sambung kemuliaan dan kehebatan kalimah insya-Allah, dan kita akan tadabbur surah Al-Kahfi. Tadabbur sikit ayat Al-Quran daripada surah Al-Kahfi, yang mana tadabbur ini akan menceritakan bagaimana saat Rasulullah tidak mengucapkan kalimah insya-Allah, lalu Allah uji Rasulullah SAW dengan kalimah tersebut. Allah uji dengan satu ujian yang berat. Okey, muslimin muslimat, terima kasih banyak yang hadir. Lebih kurang dalam 6K lah ya. Tadi 4,000 ni, 6K. Sekarang ni saya faham masing-masing dah lapar. Mungkin ada cari makanan, ada yang berpuasa hari Khamis. Jangan ketinggalan. Alhamdulillah kita malam tadi dah terima stok, dan insyaAllah nanti kita akan pergilah. Saya nak buat live rasa dengan stok yang baru kita terima, iaitu planner dengan nama Mu Aku Bangkit. Jadi saya rasa dah ramai juga yang dah tengok, yang dah miliki planner dengan nama Mu Aku Bangkit. Keistimewaan yang paling utama adalah sisipan di belakang ni, muslimin muslimat. Semua senarai amalan ibadah harian di belakang tu ada senarainya, kan? Dengan planner yang sangat informatif. Tiba-tiba belet semua yang kosong-kosong. Okey, Masya Allah, ada jadual ibadah harian, dan di belakang itu muslimin muslimat, sebenarnya setiap muka surat tu ada guideline, dan di belakang ni adanya semua amalan harian yang dicadangkan dalam mutabaah amal ataupun amalan harian. Jadi belakang ni ada doa-doa, kan? Ada doa-doa, ada himpunan doa, ada himpunan zikir, selawat, istighfar, zikir Asmaul Husna, ada tasbih, tahmid, takbir dengan hadis Nabi SAW, kan? Kelebihannya zikir la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah, zikir harian, doa. Lepas tu ada bacaan al-maqsurat, sahabat-sahabat. Kemudian ada surah Ar-Rahman, surah Al-Kahfi, surah Yasin, ada jadualnya sekali, Masya Allah. Kemudian ada surah Al-Waqi'ah, semua surah lah, surah yang menjadi surah kelaziman, surah surah As-Sajadah sebelum tidur. Kemudian ada catatan sisipan di antara setiap bulan, dan setiap hari pun memang ada catatan untuk kita tuliskan bacaan Al-Quran. Kemudian ada catatan puasa sunat, kita dah tulis siap-siap puasa Isnin Khamis, puasa Ayyamul Baid, iaitu hari putih dan sebagainya. Masya Allah, kalau kita tengok senarai ibadah harian yang dicadangkan ini untuk catatan lah, secara harian. Ini contoh ibadah, senarai ibadah yang kita sarankan untuk kita lakukan setiap hari, kan? Bermula daripada bangun tidur sampai tidur balik, dan amalan itu ada di belakang. Jadi Masya Allah, ini sebenarnya planner untuk menjadikan kita orang yang berdisiplin dengan amal soleh, amal ibadah. Muslimin muslimat, insya-Allah pada hari Jumaat ini, hari Sabtu ini adanya kuliah hidup selepas mati, kuliah duha perdana hidup selepas mati. Boleh nampak tak? Dia macam tu sikit. Okey, kita ada post dekat page. Hari ni kena ulang lagi khas untuk ni. Okey, insya-Allah kuliah duha perdana hidup selepas mati ini tajuknya hidup selepas mati. Maksudnya bagaimana kehidupan kita selepas mati, dan bagaimana kita nak kekal hidup walaupun lepas mati. Walaupun dah mati tapi seolahnya masih hidup. Maksudnya walaupun dah mati seolahnya kita masih macam buat ibadah lagi. Macam pahala masih lagi dapat, macam hidup. Sebab bahkan mungkin lebih banyak. Masya Allah. Jadi bagaimana kehidupan selepas mati di alam barzakh, dan ia juga akan mengupah berkenaan bagaimana kehidupan kita di sana tetapi seperti kita masih hidup di sini. Macam tu. Jadi, dan tetamu istimewa kita adalah Sahibus Samaha Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi jemput datang ke di Dewan Sayyidatina Asma, bertempat di Seremban Negeri Sembilan. InsyaAllah jangan bimbang, walaupun ramai yang datang, kita memang pasal khemah, boleh muatlah 500 orang ke 700 orang. Jadi saya pula pada hari tersebut, hari Sabtu ni dah ni, Sabtu ni. Jadi siapa yang ada plan untuk hadir mana-mana kuliah, jadi jemput hadir, bertempat di Seremban Dewan Sayyidatina Asma. Nanti kita share cuma location ke apa, tuan-puan boleh dapatkan maklumat tersebut di page ataupun di IG. Dan saya sendiri akan ada satu hari
Jadi saya memang setiap bulan, kalau dulu dan kita akan mula balik, setiap bulan sekali ada hari ramah mesra dengan sahabat, dengan sahabat dunia akhirat. Jadi saya akan berada di galeri Ustazah Asma daripada pagi, maksud start daripada habis kuliah sampailah ke petang, kalau saya larat sampai malam. Jadi siapa yang dekat ataupun jauh, ada keinginan, ada hajat untuk bertemu, saya ada di galeri Ustazah Asma yang duduk sebaris saja dengan Dewan. Jadi Dewan sebaris saja, selang dua buah lot saja kedai, galeri Ustazah Asma ada di hujung. Jadi insyaAllah hari Sabtu ni kita saling bertemu dan saling mesra, saling berkasih sayang. Masya Allah. Ada lagi pengumuman malam ini, saya ajak sahabat-sahabat untuk hadir. Forum Perdana Hal Ehwal Islam adalah secara langsung. Forum Perdana Hal Ehwal Islam bersiaran secara langsung di TV1. Mudah-mudahan semua dapat meriahkan malam ini berada di depan TV. Sebenarnya kenapa Ustazah dah lama tak keluar TV? Ustazah kena gam ke kan? Kena ban ke dengan TV? Sebenarnya saya kesibukan menyebabkan tak dapat terima undangan TV. Kesibukan dengan urusan-urusan, kan kita nak buat perkampungan hijrah dengan ladang ternak, dengan umrah, bila umrah balik umrah kena kuarantin pula. Jadi sebab itu dah akhirnya alhamdulillah setelah sekian lama kan tak mampu nak menerima jemputan, malam ini Forum Perdana Hal Ehwal Islam yang bertajuk Sekelip Mata Kau Berubah. Maksudnya tu mendalam tu, sekelip mata kau berubah. Saya panel bersama adalah Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Dr. Izhar, jadi malam ini saya dengan Dr. Izhar. Lepas tu adalah moderatornya, tapi jemputannya saya dengan Dr. Izhar membawakan tajuk Sekelip Mata Kau Berubah. Jadi pada malam ini pukul berapa ya? Nampak sangat. Okey. Ya, seperti biasa jam 9 malam ya. Jam 9 malam. Ia adalah siaran langsung, dia bukan rakaman. Itu cabarannya. Contoh kalau TMJ, Tazkirah Malam Jumaat tu dirakam dulu. Dia orang bolehlah edit-edit mana kita tersalah cakap ke apa kan. Tapi kalau forum perdana, dia memang siaran langsung. Direct. Jadi apa kita memang kena buat yang terbaik. Doakan saya. Bila macam ni memang debaran tu dah terasa daripada beberapa hari dah sebenarnya. Jadi, malam ni dah cik suami pula tak ada. Alahai subhanallah. Biasa cik suami akan ikut sama, bagi sokongan. Saya kalau nampak muka dia tu kan rasa okey, macam tu lah kan. Dia pun buat macam ni. Walaupun sebenarnya macam ni, tapi dia tetap buat macam ni. Bila dia buat macam ni tu saya kata okey, lega lah sikit ya. Jadi doakan semuanya berjalan lancar pada malam ini insya-Allah secara langsung melalui TV1 jam 9 malam, Forum Perdana Hal Ehwal Islam. Sekelip mata kau berubah. Okey. Sekian, kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Memang ada yang kata Ustazah, rumah saya tak ada TV. Saya rasa ada je live FB. Mungkin ada ya, kena pergi tengok portal TV1 ke page TV1, saya tak tahulah. Tapi kami dilarang untuk cross ataupun kena ambil. Kami boleh share je lah. Ada TV Jakim. FB TV Jakim. Siapa yang tak ada TV boleh tengok FB TV Jakim. Jadi kami akan share je lah link. Tetapi tengoklah TV. Kalau ada TV. Tak ada TV, saya pun sebenarnya kenapa saya tak tahu. Sebenarnya saya sendiri, kami kat rumah pun tak ada siaran TV. Kami memang tak ada siaran TV. TV1, TV3 dah lama tak tengok siaran TV. Astro tak ada. Jadi kami, itu yang jadi confuse tadi pukul berapa lah. Forum Perdana sebab dah lama tak tengok. Jadi pukul 9, siapa yang ada TV boleh tengok TV. Tak ada, boleh kedai makan sambil tengok. Suruh dia orang buka. Pergi kedai makan suruh dia orang buka TV tu kan. Alhamdulillah, subhanallah, terima kasih. Okey, jadi dah baca ya tadi? Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.